Apa kabar semua para pendengar Ria 897 FM? Apa kabar semua geng Momok yang sedang mendengar Misteri Jam 12 secara live, yang sedang mendengar Misteri Jam 12 yang melalui gelombang 897 FM, yang sedang mendengar Misteri Jam 12 melalui iaitu Mi Radio, ya, melalui Mi Radio dan juga podcast Mi Radio. Apa khabar kepada para pendengar Misteri Jam 12 yang mendengar melalui Spotify dan Spreaker? Terima kasih pada anda yang sedang mendengar. Mungkin ada yang mendengar melalui Spotify dan Spreaker ini sedang berada di pejabat pada waktu pagi. Ya, ada yang tak sempat dengar malam sebab kerja pagi. Terima kasih. Yang sedang menonton secara live di YouTube juga terima kasih. Setiap malam ya, kita buat temu janji di ruang udara Ria di saluran YouTube KC Champion. Dan kalau anda mungkin dah selalu dengar MJ12, anda sebenarnya boleh tonton Misteri Jam 12. Anda boleh pergi ke YouTube. Anda type KC Champion, ya, KC Champion, dan boleh lihat sendiri saya secara langsung ya berada di laman iaitu KC Champion. Dan harap dapat dengar suara saya dengan jelas. Dan terima kasih sekali lagi pada yang sedang berada. Kita berada di media sosial, antaranya kita ada Adam Hamidon, Liza di sini, It's Zik. Terima kasih Kucing Terbang. Nama Kucing Terbang. Danfield Dagger, Fakrul Hakim, terima kasih. Fakir Zanal, terima kasih. Nukman Wafiq, juga Nur Musria. Nama dia ada Ria dekat belakang. Terima kasih pada yang sedang menonton di YouTube. Muhammad Nazrul Islam, Muhammad Nur Majmi, ya. Juga kita juga ada Nick Kreatif, Sally Fatin, Iza 104, Mr. Pocong, oi, nama seram. Adi Sofian, terima kasih. Ryan Takif, Black Apple, Flow Hawk, terima kasih pada anda. Dan yang lain-lain akan saya sebutkan nama anda sebentar nanti. Dan malam ni kisah-kisah, ada beberapa kisah yang agak menarik sangat yang saya nak kongsi dengan anda. Dan mungkin boleh juga anda berikan sedikit pengalaman ataupun apa yang anda pernah dengar tentang dua perkara berikut ini, dan kejap lagi akan saya ceritakan pada anda. Ini berkenaan dengan dua benda ni adalah dua perkara ini. Sikat buluh digunakan untuk seru Pontianak. Ya, sikat buluh untuk seru Pontianak. Jadi bagaimana agaknya? Pernah anda mendengar perbuatan ini menggunakan dua sikat buluh untuk seru Pontianak? Satu. Yang kedua ni menjual sate lalat. Menjual sate lalat di tanah perkuburan, saudara. Ya, jadi ini dilakukan dan ada kisahnya diceritakan pada saya. Satu ketika dahulu dia pernah menjual sate lalat di kawasan perkuburan, ya, atas tujuan apa? Mungkin anda juga ada pengalaman. Boleh kongsi. Kejap lagi kisah akan sentuh dua kisah ini, tapi pastinya dalam rancangan Misteri Jam 12 ni banyak cerita yang boleh diketengahkan. Dan kalau sudah bersedia, saya nak mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Apa khabar semua para pendengar Ria 897? Nama saya Hasnan. Saya ingin berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku pada saya ketika saya berbasikal pada waktu malam. Saya menggunakan laluan Tampines Road. KC Tampines Road daripada rumah saya nak pergi ke Hougang. Berbasikal pada waktu malam, KC. Dan kejadian yang menakutkan ini kebetulan berlaku pada hari Khamis malam Jumaat. Waktu saya nak balik daripada rumah kakak saya yang terletak di Tampines, kakak saya
terperanjat sebenarnya apabila dia baru dapat tahu yang saya datang ke rumahnya dengan menunggang basikal. Sebabnya saya ada motosikal. Tapi pada hari itu saya memang ada kalanya saya nak menunggang basikal, ya, sebagai satu kegiatan riadah sambil tu dapat juga bersenam ke si. Dari kawasan rumah saya di Hogang, dekat rumah saya tak jauh daripada rumah kakak. Rumah saya ini berdekatan dengan sebuah masjid di Hogang dan saya berbasikal dari rumah saya tu pergi rumah kakak pada waktu petang. Sampai rumah kakak ni, basikal saya ni saya letakkan di bahagian luar dan tepi rumah kakak. Kakak saya tak nampak. Jadi kakak saya ingatkan saya datang menunggang motosikal. Duduk rumah kakak, kemudian saya makan, saya berbual dengan kakak saya. Dan bila malam tu nak balik, kakak saya pun hantarlah saya sampai depan pintu. Kemudian dia terperanjat bila saya tarik keluar basikal. Kau datang naik basikal? Kata Hasnan. Kakak saya tanya, Nan, kau datang naik basikal? Alah, takkan kakak tak tahu? Mana aku tahu, aku ingat kau suruh naik, tunggang motosikal kau. Taklah, saya sekala kak naik basikal, dah lama pun tak kayu ni. Nan, dah pukul berapa Nan? Kau nak jalan kat Tampines Road tu, sunyi situ malam-malam macam ni. Dah biasalah kak, tunggang motosikal naik basikal sama juga. Seorang juga kak, saya kata pada kakak saya. Dan kakak saya kata, tapi basikal pelan Nan, penat kau kayu nanti. Mana tahu ada benda yang tumpang. Kemudian kakak saya ketawalah. Saya pun, kak ni bukan lah fikir. Jadi apa berlaku saudara, saya pun turun bawah. Ya, masuk dalam lift, turun ke bawah dan mula mengayuh basikal saya. Sedang saya berbasikal ni, entah macam mana Casey, kakak saya punya last word. Mana tahu nanti ada yang menumpang. Boleh bermain dekat fikiran saya berulang kali Casey. Repeat mode. Saya tengah tunggang basikal ni, teringat lagi kakak saya cakap mana tahu nanti ada yang menumpang. Dan waktu tu saya akan rasa macam betul ke kakak aku cakap ni? Dan saya akan rasa seram sejuk sendiri. Dan saya cuba akan lawan balik perasaan takut tu dengan fikir benda lain lah. Dan akhirnya saya sampai dekat kawasan luar Tampines Road. Tampines Road ni Casey, dia laluan dalam tu, kalau saya gunakan nak pergi ke Hogang ni, situ ada banyak tau temple. Dan juga ada kawasan-kawasan yang mana sunyi dan sepi, kiri kanan semak samun. Itu satu-satu jalan yang saya boleh gunakan, yang paling shortcut dan dekat. Kalau jalan satu lagi jalan, itu kalau tunggang motosikal saya gunakan laluan expressway, yang mana saya akan gunakan laluan TPE masuk KPE. Kemudian saya akan exit dekat kawasan menghala ke Hogang. Tapi basikal ni memang tak dibenarkan untuk masuk laluan expressway. Terpaksa saya tunggang basikal saya menggunakan laluan Tampines Road. Jadi saya mula berbasikal Casey. Saya kayu basikal saya, kayu, lalu lepas. Lalu lepas sebuah kuil Cina. Kayu lagi, kayu. Kemudian makin lama makin jauh, dah masuk kawasan yang paling kronik dekat Tampines Road. Depan saya jarak dalam mungkin 100 meter ada bus stop. Ada perhentian bas. Waktu saya sedang kayu basikal, pukul 12 tengah malam. Selepas 12 tengah malam, kata Hasnan. Tengah kayu basikal sempat tengok jam, 12 tengah malam. Teringat kakak saya cakap, Nan baik-baik, takut nanti ada yang tumpang. Saya cuba elak daripada berfikir benda tu. Benda tu tetap datang balik dalam fikiran saya Casey. Kayu lagi basikal, kayu. Teringat pula. Tiba-tiba Casey boleh teringat, hari ni Khamis malam Jumaat kan? Ya Allah Casey, bila teringat hari Khamis malam Jumaat, teringat kakak saya cakap dan saya seorang diri dekat kawasan tu. Kalau tak meremang, memang tak tahu nak cakap apa. Waktu tu memang saya dalam keadaan ketakutan Casey. Sumpah saya tak bohong. Saya fikir balik menyesal kenapa aku datang rumah kakak tunggang basikal, tak tunggang motosikal.
Dan saya teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Pendengar Misteri Jam 12. Bila saya nak hampir sampai perhentian bas dekat bus stop, saya rasa seram sejuk bila melihat bus stop tu yang tidak ada orang. Kawasan bus stop tu memang gelap dan sunyi. Hanya saya seorang yang sedang menggunakan laluan jalan raya pada malam yang dimaksudkan. Casey, semakin nak dekat dengan bus stop, seolah-olah saya kayuh basikal ni macam nak naik bukit. Sampai kan, sebelum ni saya kayuh duduk. Kayuh basikal, saya duduk. Oleh kerana dah rasa macam berat ni, macam naik bukit ni. Dan hati saya, ni bukit ke ni? Sampaikan saya berdiri, Casey. Kayuh basikal. Casey, pendengar Ria 897. Tiba-tiba saya rasa dekat belakang saya macam ada kelibat putih. Sebab bila kita jeling, kita boleh tengok belakang. Saya jeling, saya nampak kelibat. Kelibat putih, Casey. Sumpah saya tak bohong, tengah berdiri sambil kayuh ni. Saya jeling ni, nampak dekat belakang macam ada kain putih berkibaran di belakang basikal saya. Saya tak tahulah benda tu apa. Saya tak nak toleh. Saya terus kayuh. Pendengar Misteri Jam 12. Sampai dekat bus stop saya berhenti. Betul-betul depan bus stop. Saya berhenti sebab dah penat. Kaki lenguh. Saya dah tak boleh teruskan. Saya berhenti sekejap. Letak kaki, akhirnya saya toleh belakang. Toleh, tengok kiri kanan. Tak ada apa-apalah. Okey. Ini semua hanya mainan fikiran. Saya cakap pada diri saya, Casey. Dan pada waktu itu, ketika saya sedang tenangkan diri saya, tiba-tiba saya nampak dekat bus stop, bahagian bumbung bus stop, pendengar Ria 897, saya nampak bahagian bumbung bus stop ada susuk tubuh, Casey. Macam ada orang tengah baring bahagian atas bumbung. Saya tak nampak orang, tapi saya nampak macam orang tengah baring sebab bus stop tu tinggi sikit. Saya tengok, orang ke tengah baring tu? Pendengar Ria 897, saya terus menunggang basikal saya dan tinggalkan kawasan Tampines Road. Sedang saya kayuh basikal, belum habis lagi Tampines Road ni memang sepanjang-panjang jalan tu dalam 3-4 kilometer. Memang sunyi dan sepi. Kawasan tu memang tak ada orang banyak lalu, Casey. Tengah kayuh basikal ni, Casey, saya jeling dekat belakang saya, masih ada lagi kelibat putih. Basikal saya masih rasa berat. Mulut saya komat kamit membaca surah dan dapat rasa basikal saya agak ringan sedikit dari sebelum ini. Kayu punya kayu, Casey. Tiba-tiba ada taksi lalu. Jadi dia horn, dia high beam. Sebab saya ni dah terlampau takut, saya menggunakan lorong tengah. Sedangkan lorong yang saya gunakan ni adalah laluan satu lorong. Saya kena tunggang basikal paling kiri. Tapi oleh kerana dah takut, saya sampai hilang pertimbangan nak menunggang basikal ni. Saya berada di tengah-tengah lorong tu. Jadi taksi dekat belakang ni high beam, lampu tinggi. Kemudian dia horn, ten. Saya pun angkat tangan. Saya mula bergerak ke tepi, Casey. Bergerak ke tepi. Kemudian saya kayu. Dan taksi ni bila sampai dekat tepi saya, dia turunkan tingkap. Saya macam nak, saya angkat tangan lah. Saya ingatkan dia nak marah saya, Casey.
Saya angkat tangan, sorry. Kemudian pemandu teksi itu kata dengan saya, bro, berhenti depan. Asal ni confirm nak gaduh lah, nak marah ni. Okey, tak apa. Saya tengah takut ni, at least ada orang jugalah. Saya pun berhenti depan. Yang memandu teksi ni adalah lelaki sebaya dengan saya. Kata, dia keluar teksi. Bro, sorry lah tadi, tak perasan lah. Saya cakap dengan dia, sorry lagi. Dia kata, no, tak, bukan pasal tu bro. Basikal kau tengok. Okey, masuk belakang teksi aku. Asal lah? Saya tanya dia. Masuk dulu, aku nanti aku cerita dengan kau. Dia pun buka belakang teksi. Dia letak basikal saya. Dia gunakan kabel. Dia ikat kabel tu supaya belakang teksi tu yang tak boleh tutup tu dapat menahan basikal saya. Saya pun masuk dalam teksi dia, duduk depan. Dia terus pandu. Kau tahu tak asal aku suruh kau naik teksi aku? Asal lah? Kau tahu tadi bila kau tunggang basikal, dekat belakang kau, aku nampak ada kain putih. Saya diam, Casey. Saya tanya lagi, dah tu? Aku nampak kain putih dekat belakang kau. Aku tanya diri aku, takkan mamat ni tunggang basikal sarung kain putih sampai panjang macam tu? Tiba-tiba bila aku high beam, sebab nak tengok apa yang aku nampak tu, mungkin kain kau, dia terbang. Aku high beam tu bukan sebab aku nak marah kau, tidak. Benda tu terbang. Jadi aku ingatkan ada baiknya aku tumpang dengan kau, sebab ni nak jalan keluar ni lagi jauh. Saya terdiam, Casey. Kemudian saya kata, patutlah tadi aku tengah kayu basikal. Basikal aku berat semacam. Aku ada nampak juga kain putih kat belakang, tapi aku tak nak tengok. Bro, ni hari Khamis malam Jumaat. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Lebih baik kau janganlah tunggang sorang-sorang kat sini. Saya pun dihantar sampai ke rumah. Alhamdulillah selamat sampai. Dan itulah pengalaman saya. Niat di hati nak exercise. Mungkin dia tak suruh saya exercise agaknya. Ketawa pengirim kita, Hasnan namanya. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara, saya ingin ingatkan pada anda semua, rancangan Misteri Jam 12 ini 100% memangnya hanya sekadar hiburan. Jangan anda mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Kita dengar macam menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Kisahnya mungkin ada yang benar, mungkin ada yang ditokok tambah, mungkin ada yang langsung tidak pernah berlaku. Tapi kita anggap hanya mendengar sebuah kisah seram. Kisah kembali sebentar nanti selepas pesanan-pesanan berikut ini dalam Misteri Jam 12. Ria 897 MM. Kita kembali bersama dengan rancangan Misteri Jam 12, rancangan hiburan malam nombor 1 di radio, khususnya Ria 897 FM. Dan terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang mendengar. Saya akan berkongsi kisah. Ini berkenaan dengan sikat bulu. Ya, sikat bulu. Yang lain boleh cuba kirimkan voice note kepada saya. Kalau ada kisah misteri nak kirimkan voice note boleh. Saya dah akan buka talian WhatsApp ni sebentar nanti. Kalau adalah yang nak berkongsi kisah. Ingat kalau melalui aplikasi WhatsApp, anda jangan kirimkan message yang anda type. Saya nasihatkan anda kalau ingin kirimkan voice note.
Sebabnya kalau anda kirimkan message yang anda type ni, saya tak boleh baca sebab terlampau banyak sangat saya nak kena baca setiap malam. Jadi setidak-tidaknya voice note anda ni boleh bantulah. Boleh bantu untuk saya berehat. Ketika anda bercerita tu, saya boleh cari lagi cerita-cerita yang lain dan boleh cari sound effect yang lain. Terima kasih. Jadi kita akan berkongsi kisah berkenaan dengan sikat buluh. Sikat buluh ni ataupun di sini dipanggil Casey, ini kiriman daripada mana tadi Okey, ni dia. Kiriman daripada Farouk. Farouk berkongsi kisah. Katanya, dahulu saya pernah melakukan kerja ni. Ini dipanggil untuk menyeru makhluk dikenali sebagai Pontianak. Casey terpulang pada semua yang sedang mendengar, nak percaya ataupun tidak, kata Farouk. Tapi Casey tahu tak, ada Pontianak ni, dia ada gunakan sejenis kain. Pontianak ni ada kain panjang yang digunakan. Dan kalau kain panjang tu, kita dapat ambil sedikit saja kain panjang, hidup kita waktu tu lah. Ini dijelaskan lah. Ingat, jangan sama sekali anda taksub dan terikut-ikut. Ini hanya sekadar hiburannya. Jadi kata Farouk, kain tu kalau kita dapat, Casey, kain Pontianak ni, kalau kita dapat, hidup kita akan senang. Kata Farouk di sini. Jadi apakah kisah yang dikongsi oleh Farouk? Saya pernah melakukan hal ini untuk menyeru dan memuja makhluk kakak cantik. Untuk datang, dan bila dia datang tu adalah satu cabaran sebenarnya untuk kita dapatkan kain yang dipakai oleh Pontianak tu sendiri. Jadi inilah kisahnya, kita kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya pernah pada tahun 80-an. Waktu tu saya baru sahaja tamat perkhidmatan negara, Casey. Usia saya dalam 22 tahun macam tu lah. Baru saja tamat perkhidmatan negara. Dan pada usia muda ni, kita semua nak buat duit jalan mudah. Nak buat duit banyak dengan cara yang singkat dan ringkas. Jadi saya ni dibayar oleh seseorang untuk menyeru Pontianak. Tapi pada mulanya bila saya jumpa dengan orang ni, dia tak cakap oh, kerja kau kena seru Pontianak. Confirm saya tak nak buat, Casey, katanya Farouk. Jadi apa yang berlaku? Bila saya jumpa dia, dia mula-mula ajak saya dan dia kasih saya kerja-kerja yang mudah dulu. Antaranya adalah saya pergi ke kubur yang baru orang tak ditanam ni, kan ada kubur-kubur orang baru tanam ni, kita dapat lihat tanahnya masih merah lagi. Belum ada rumput dekat atas. Jadi waktu malam saya pergi dekat kubur-kubur ni, saya ambil tanah kubur yang baru ditanam ni, masuk dalam satu bekas dan berikan padanya. Kemudian saya ada tanyalah, buat apa ni? Dia cuma kata, oh, tanah-tanah kubur yang baru ni bagus kalau digunakan untuk bercucuk tanam. Katanya tanahnya lebih segar. Saya pun iyakan aje lah. Waktu muda, bayar pula duit okey lah, Casey. Satu kali trip pergi kubur, saya dapat $200, Casey. Mana tak nak? Buat. Waktu tu 80-an dapat 200, Casey. Macam dapat 2,000. Nak baru habis NS. Saya pun pergi bukan seorang lah. Seorang pun tak berani masuk kubur. Saya ajak 2 orang kawan saya, 3 orang, Casey, pergi kubur. Pergi bawa satu plastik bag warna merah, ingat lagi. Masuk benda tu dalam plastik. Kemudian ikat. Dah habis cari kubur kan. Nak cari kubur ni bukan susah. Senang ni cari kubur yang baru ditanam. Bawa lampu suluh-suluh jalan. Nampak, confirm akan nampak kubur yang baru ditanam. Tanahnya kita ambil, masuk dalam bag. Kemudian bawa pergi rumah orang ni, hantar. Dapat 200, tapi bagi 3 lah, Casey. Terpaksa lah. Siapa nak pergi kubur malam seorang? Ajak kawan, dapat lah, Casey, dalam $70. Jadi benda ni saya buat beberapa kali. Buat lagi. Jadi mudah, Casey. Macam duit senang masuk. Jadi dia dah pancing saya kan. Saya dah nampak duit, kerja mudah, buat benda ni. Kemudian dia upgrade sikit. Dia cakap, kau nak duit lebih sikit tak? Cakap, boleh juga. Dia tanya saya,
orang ni lah, si Pulan ni kata, kau nak duit lebih sikit tak? Farouk kata, boleh juga. Yang kemudian dia cakap dengan saya, okay, kali ni aku nak kau buat sesuatu. Apa dia? Dekat kubur ni ada kain yang diikat, kain putih dekat batu nisan. Saya terdiam ke si. Habis kau nak kita ambil ke? Tak nak. Saya kata tak nak tak nak. Nanti dulu. Kain putih tu tak ada apa-apa. Yang ambil kau kasih aku. Aku yang simpan, biar aku yang tanggungjawab. Kau tukang ambil je. Betul ke? Betul. Engkau ambil benda tu, dia akan cari orang yang simpan kain tu. Aku tak kena apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Kain tu aku nak simpan. Dan saya tak tanya buat apa. Saya tanya, ni berapa bayar? Saya dah tanya. Kalau kubur tu punya tanah, saya tanya, buat apa tanah kubur ni? Dia cakap nak jadikan untuk cocok tanam ke si. Saya percaya, saya ambil. Kali ni pula, bila dia suruh saya ambil kain pada batu nisan tu, saya tak tanya buat apa, saya tanya, berapa boleh dapat? Nampak tak permainannya pada waktu tu? Dan dia beritahu saya, kali ni kalau kau boleh ambil, aku perlukan 10 kain daripada kubur-kubur batu nisan ni. 10 kain kau dapat, aku kasih kau 500. Ui, betul ni Betul. Dulu aku cakap nak bayar kau 200, kau kasih tak? Saya pun ajak teman saya kisi. Teman saya ikut. Teman saya kata, kau betul nak buat kerja ni? Bro, 500 bro. Sebulan punya kerja tau tu. Time NS. Ya tak ya Jom pergi ke si. Jalan bawa lampu solo waktu malam Sampaikan beberapa kali pernah kena kejar ke si. Pernah kena kejar dengan penggali kubur. Jalan dengan solo. Buat apa tu? Hello, buat apa tu? Saya dengan kawan-kawan lintang pukang lari, takut kena tangkap. Pernah juga dekat kubur kena tahan dengan polis. Polis tanya, buat apa kat sini? Kita cakap, tak adalah, kita adventure waktu malamnya saja, jalan-jalan kat kubur, nak rasa thrill. Dia soal siasat. Akhirnya kita dilepaskan sebab memang tak ada criminal record. Kita memang masuk kubur tak salah apa. Tapi dia tak tahu yang kita sedang ada projek. Akhirnya dapat 10 kain. Serahkan pada tuan yang minta kain ni. Dapat kesi lumayan $500. Dan selepas saya buat benda tu beberapa kali, baru dia cakap, kau nak duit lagi besar tak? Boleh juga senang je kerja. Saya pun tanya buat apa. Dia pun beritahu saya kesi apa yang perlu saya buat. Katanya, seru Cik Kak. Seru Cik Kak? Apa tu? Seru Pontianak. Tak nak. Kau tolong aku seru. Aku nak kain pada Pontianak tu. Tak nak lah, saya kata pada lelaki ni. Jadi saya kata tak nak. Dia kata, aku kasih kau duit banyak tau, tapi kena dapat lah. Kalau tak dapat aku bayar kau ni, kalau dapat aku bayar kau ni. Wah, kalau tak dapat saya dapat 500. Macam saya collect kain batu nisan. Kalau dapat kain Pontianak tu, seru Pontianak, saya dapat kainnya, saya akan diberi $2,000. Tertelan Ailiu kejap. Banyak tu 2,000. Kasih dengan kawan pun, satu orang lebih kurang dalam 700 ke si. Nanti aku fikirkan lah. Casey, sebelum tu saya tanya proses ni macam mana. Katanya yang ini engkau kena pergi bukan dekat kubur. Jadi saya tanya dekat mana. Yang ini engkau kena pergi. Dia berikan saya satu nama tempat ni yang saya tak boleh sebutkan pada anda semua. Takut nanti semua orang pergi sana cari Pontianak. Kemudian sampai sana, aku kasih kau 2 sikat. Sikat ni adalah sikat kutu. Sikat kutu, dia panggil sikat kutu ataupun sikat buluh.
yang mana gigi sikat ni begitu rapat. Sampai dekat sana, engkau tak boleh gunakan torchlight, semua lampu kena padam. Kemudian angkat sikat ni, kau gesil. Sebelum tu adalah beberapa mentera yang saya kena sebutkan, saya kena baca. Selepas tu lampu semua sebelum tu kena matikan. Tempat tu harus 100% gelap. Kalau ada lampu, jangan buat. Kemudian saya kena kerik sikat tu, gesil Dan saya tunggu sampailah makhluk tu datang. Kadang-kadang dia tak datang ke sini. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Jadi dia beritahu saya tanda-tanda yang dia dah sampai. Apabila kawasan tu pada waktu malam tu, kawasan tu tiba-tiba menjadi sejuk daripada biasa. Satu, tiba-tiba kau dengar lah bunyi burung, kau dengar bunyi kucing, kau dengar bunyi binatang-binatang yang ada dekat kawasan tu. Dan yang ketiga, kau boleh bau busuk ataupun bau tersangat wangi. Pendengar Ria 897, saya balik. Sampai ke hari ini, saya tak buat kerja tu. Kenapa saya tak buat? Bukan saya tak nak, saya nak. Saya dah buat keputusan saya nak buat. Tapi bila saya tanya dua orang kawan, mereka berdua tak nak lakukan. Jadi bila tak ada orang, takkan saya nak pergi sorang-sorang ke si. Duit memang lumayan lah ke si, 2,000. Tapi kalau saya pergi sorang, apa-apa jadi pada saya? Saya pujuk kawan saya berkali-kali, pujuk. Kedua kawan saya kata tak nak. Yang paling maksimum diorang buat adalah mendapatkan kain putih pada batu nisan. Selebih itu, kalau saya nak buat, nak seru Cik Pon ke Cik Kak, buatlah sendiri. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah yang dikongsi sama. Ada yang tanya tentang tanah tu, tanah kubur. Ini ada kiriman daripada Tuan Haji Ismail. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Seronok betul mendengar kisah yang kedua tadi berkenaan dengan menyeru Pontianak. Saya tak tahu tentang sikat bulu untuk seru Pontianak. Saya tak pernah dengar. Tapi apa yang saya nak katakan tentang tanah kubur tu yang dia ambil, mungkin sebagai test market saja. Dia nak cuba tengok keberanian pendengar tadilah, keberaniannya. Dia nak test. Sebab tanah kubur tu setahu saya tidak ada apa-apa kegunaan kecuali orang-orang lama percaya tanah kubur tu boleh digunakan untuk badi mayat. Ada badi mayat ni boleh dirawat dengan menggunakan tanah kubur orang yang dah meninggal, orang yang baru meninggal ni lah. Misalnya kalau yang meninggal tu suami, pergi ambil tanah kubur dekat kubur suami tu, dibawa balik, dicampurkan dengan air, buat mandi untuk perubatan badi mayat. Ada juga menggunakan sabun yang digunakan untuk mandikan mayat tu. Sabun tu diambil, digunakan basuh diri sendiri untuk merawat masalah badi mayat. Saya tidak pasti sama ada benar ataupun tidak kedua-dua cara ini, kata Tuan Haji Ismail. Tapi yang pasti badi mayat ni rawatnya senang adalah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebabnya biasalah orang yang baru kehilangan orang yang disayangi, nak orang tu kalau ada emosi yang kuat terjalin dengan si mati tu, pastinya akan ada emotional shock. Boy, Tuan Haji Ismail cakap putih emotional shock. Jadi bila ada emotional shock ni, diri mereka tak boleh terima, minda mereka fikir lain, hati mereka di tempat lain. Jadi mereka akan sering teringat dan ia hanya boleh diobati
dari masa dengan masa, ya, through times, kata Tuan Haji Ismail. Dan yang baiknya membaca surah-surah suci. Dia memang tak boleh baca sebab dalam keadaan jiwa yang berkocak, kita baca dia ikut. Ataupun kita putarkan CD surah suci ini dalam rumah, kita putarkan, nanti dia akan, kita suruh dia ikut lah, kalau boleh ikutlah, baca sama. Dia akan baca, lama-lama akan dapat merawat. Tapi ada jugalah yang menggunakan tanah lah, menggunakan sabun dan sebagainya, kata Tuan Haji Ismail. Tapi berkenaan dengan kain putih yang diangkut daripada batu nisan tu, itu satu perkara yang pernah juga dilakukan satu ketika dahulu. Apakah tujuannya, Casey, kata Tuan Haji Ismail? Tujuannya senang, untuk menyeru orang yang dah meninggal dunia datang balik. Orang yang dah meninggal ni, ada kalanya rohnya tidak semua akan terus berada di alam kubur. Tujuannya ada. Dengar tadi. Macam ada suara. Tiba-tiba macam ada suara orang pula. Tak apa. Jadi katanya kain ni, kenapa dia suruh ambil 10? Dia bukan ambil satu kain dari satu batu nisan ni akan mujarab. Dia macam main tikam-tikam lah, Kisi, kata Tuan Haji Ismail. Dalam 10 kubur yang diambil, tak semua yang ada di dunia masih berada di dunia. Ada yang dah masuk alam kubur, ada yang mungkin ruhnya bergentayangan, berkeliaran, masih berkeliaran, ya, kata Tuan Haji Ismail. Jadi maaf, bukan roh, kata Tuan Haji Ismail, korinnya masih lagi berkeliaran. Ada bila orang mati, korinnya akan tinggal belakang. Ada juga bila tuannya mati, korin akan mati sama. Ada juga korinnya akan hidup sepanjang-panjang waktu sampailah dunia kiamat. Maaf, bukan roh, saya tersalah baca awal tadi. Ya, jadi korin ni adalah jin yang mendampingi setiap manusia. Setiap manusia ada korin, Casey. Casey pun ada korin, pendengar-pendengar pun ada korin, saya pun ada korin. Itu nama jin. Carilah di YouTube dan juga carilah di internet. Saya nak jelaskan memang panjang. Jadi korin ni jin. Jadi tujuan orang ni suruh dia ambil kain ni adalah dengan harapan bila dia ambil kain hak empunya diri, korin ni akan rasa marah dan dia akan pergi. Dia akan cakap, kasih balik barang aku. Dan dia kata, boleh, aku nak kasih kau balik, tapi kau kena berkhidmat dengan aku, baru aku akan kasih balik barang kau. Dalam 10 kain yang diambil daripada kubur ni, tak semua korin tu akan datang cari dia. Kadang-kadang 10 dia ambil, 10 pun tak ada apa-apa, tak ada hasil, ya. Jadi kena ambil lagi. Jadi itulah tujuannya, untuk memanggil korin. Jadi tak semua dia ambil 10 ni, 10 jin datang cari dia, tidak, Kisi. Jadi kemungkinan dalam 10 tu 10 akan datang, ataupun dalam 10 tu mungkin 1 pun tak datang. Tujuannya sedang untuk menjadikan kadam. Kadam ni adalah jin yang diperhambakan untuk melakukan tujuan-tujuan sihir menyihir, kata Tuan Haji Ismail. Terima kasih, dan itu dah kisah yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12 oleh Farouk. Jadi Farouk tidak melakukan kerja memanggil, menyeru Cik Pon, sebab katanya dia nak buat, dia dah memang buat keputusan, okey, nak jumpa orang ni saya akan buat. Tapi bila ditanya kawan-kawannya semua back out. Saya kalau kawan dengan Farouk pun jangan cakap seru Pontianak, pergi kubur ambil tanah pun saya tak nak buat. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, tadi terima kasih pada yang sedang mendengar sekarang ini, ya. Tiba-tiba tadi ada suara terperanjat. Macam ada orang cakap something lah, saya tak dapat tangkap, sebab terperanjat. Macam mana tiba-tiba ada suara. Baik, kita berkongsi kisah seterusnya. Ini adalah kiriman voice note yang Kisi terima pada tengah malam ini dalam Misteri Jam 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ KC Waalaikumsalam. dan juga pendengar Misteri Jam 12. Saya Amir Ashraf daripada Teluk Panglima Garang, Selangor. Ini menceritakan pengalaman seram saya semasa di camp dulu. Di camp di Pahang. Ceritanya macam ni. Suatu hari tu saya dan kumpulan saya ni diarahkan untuk cari kayu api di hutan. Saya rasa tak silap saya dekat nama hutannya, dia dekat dengan Janda Baik Pahang. Jadi masa saya tengah cari, dipendekkan cerita, masa saya nak mencari kayu api, tiba-tiba saya dengar seorang perempuan menangis. Jadi saya tidak indahkannya, saya carilah kayu api. Tapi yang buat saya terkejut ni sampai sekarang saya lupa. Bunyi tu lama makin dekat, dan saya tersempak seorang wanita yang pakaian putih semua hendak mengejar saya dan berteriak menjerit seperti ni. Maaf sekali. Jadi saya lari sepandai saya kilatnya sampai ke rakan-rakan saya kata kita cari di tempat lain, tempat yang amat sesuai, yang tak ada gelap macam tu, tak ada segelap seseram macam tu, tempat yang dekat dengan campsite. Itu saja pengalaman saya, Abang Casey. Walaupun kisah saya pendek dan tak apa seram, tapi kalau situasi macam saya, mungkin saya semakin seram macam apa yang saya macam ni. Minta maaf. Dan terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih juga pada anda sudah berkongsi kisah melalui voice note untuk Misteri Jam 12. Kita teruskan dengan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Apakah mungkin pengalaman yang ingin diketengahkan dari siapa ni? Silakan. Assalamualaikum KC dan semua para pendengar NJ12. Saya ada 2 kisah nak dikongsikan untuk kali ini. 2 kisah ni baru sangat berlaku. Kisah yang pertama ni berlaku dalam 3 minggu yang lepas, kira selepas raya. Kisah yang pertama, masa tu dalam jam 5 petang, kawan saya telefon saya. Dia cakap dengan saya, "Weh, petang ni jangan lupa tolong punch dekat aku, punch balik kat aku." Saya pun jawab, "Weh, aku cuti kau hari ni, aku tak kerja hari ni, hang mintalah tolong Mal." Cakap dengan dia. Dia jawab, "Weh, hang cuti apa? Hang kerja kot. Aku pagi tadi aku sembang dengan hang kot, aku sendiri cakap dengan hang." Saya pula jawab, "Bila masa aku kerja hari ni, aku cuti. Aku tak kerja, aku tak sembang dengan hang pun pagi tadi. Semalam kot hang sembang dengan aku." Lepas tu dia pun jawab, "Dok, aku cakap dengan hang pagi tadi, pukul 9 pagi tadi. Semalam aku tahu pakai baju batik, hari ni hang pakai baju kelabu. Aku serius, aku cakap dengan hang pagi tadi." Saya pula jawab, "Hang silap orang kot, betul ke hang tenang cakap dengan aku? Memang muka aku ke hang cakap tu?" Dia jawab, "Memang hang sebiji, memang hang, aku cakap dengan hang, aku tahulah hang. Memang aku sembang dengan hang pagi tadi. Aku cakap dengan hang." Lepas tu saya pun jawab, "Masa hang cakap dengan aku, siapa lagi ada kat situ? Lepas tu apa respon mereka dua?" Dia jawab, "Masa aku cakap dengan hang, masa tu ada Mal dengan Atib, mereka sembang dua lah, mereka sembang antara mereka lah. Aku pula tengah sembang dengan hang. Masa aku sembang dengan hang tu, aku cakap macam ni, weh, petang ni tolong punch kat aku ada banyak saman nak kena hantar ni." Tapi hang tak jawab apa lah, hang diam je lah, hang tak cakap apa pun. Lepas tu aku pun jalan lah. Lepas tu saya pun jawab, "Masa aku dah diam tu, hang tak rasa pelik ke?" Lepas tu dia pun jawab, "Aku tak fikir apa lah, sebab kadang-kadang pun hang tak cakap apa." Lepas tu saya jawab pula, "Okey, selain daripada itu, aku masa tu aku tengah buat apa? Aku tengah jalan ke? Aku tengah berdiri ke? Duduk ke? Apa ke?" Dia jawab, "Masa tu hang tengah berdiri, daripada orang tengah duduk.
Tapi mereka sembang antara mereka. Aku sembang dengan hang, tapi hang seorang je tengah berdiri. Hang pakai baju kelabu. Saya jawab, memang sah, memang bukan aku. Sebab hari ni aku memang cuti. Aku cuti. Lepas tu dia pun jawab, weh, hang jangan main-main. Hang cakap betul-betul ya. Aku serius pakai tadi aku sembang dengan hang. Pukul 9 pagi aku sembang dengan hang. Saya pula jawab, aku takut hang tu yang main-main. Hang cakap lah betul-betul. Hang betul ke cakap dengan aku ni ke hang silap orang? Dia jawab, dah aku cakap dengan hang pakai tadi. Aku tak mau hang lah. Lepas tu saya jawab, kalau hang tak percaya yang hari ni aku cuti, hang pergi telefon Mal, hang tanya dia sendiri. Dia jawab, okey, aku call lah. 5 minit kemudian, dia telefon saya. Weh, betul lah weh. Aku telefon dah Mal. Hang cuti lah hari ni, betul lah weh. Tu saya pun cakap, itulah. Aku dah cakap aku cuti, hang tak percaya. Hang saya mampu dengan dia, dengan Mal. Kawan saya tu pun jawab, Aku tanyalah dia, hari ni hang kerja ke tak? Tu dia kata, yang mana ada dia kerja. Dia cuti kot daripada minggu lepas lagi. Dia kata hari ni dia apply cuti. Lepas tu dia jawab ni. Lepas tu aku pun jawab lah. Habis tu pagi tadi aku sembang dengan siapa? Lepas tu yang tu pun jawab, Mal tu pun jawab kata, weh, jangan macam-macam. Aku dah tinggal seorang ni. Aku dah sangat sejuk dah ni. Dia cuti kot ni. Lepas tu saya tanya dia, jadi sah lah. Memang aku cuti ke hari ni? Aku tak kerja kan. Jadi macam mana? Aku dah kata hari ni aku memang cuti. Tu dia jawab, habis tu aku sembang dengan siapa pagi tadi? Saya pun jawab, sendiri mau fikir lah. Faham-faham sendirilah. Jadi itulah kisah saya. Kisah saya yang kedua yang saya nak kongsikan ni pula, dia berlaku dalam minggu lepas je. Masa tu saya nak pergi jamuan raya kakak saya di Tanjung Malim, Perak. Masa tu saya bermalam malam tu. Dalam pukul 1 pagi tu, saya buka YouTube dekat phone saya, MJ12. Saya dengar sama-sama dengan anak saudara saya. Saya dengar kisah yang saya pernah kongsikan pada Casey. Lepas tu dia cakap dekat saya, anak saudara saya cakap dekat saya, kita dengar kalau nak rasa seram, kita duduk kat luar lah. Barulah rasa feel tu sikit, seram tu sikit. Saya berkata, okey, jom. Lepas tu kami pun dengar lah beberapa kisah di YouTube yang saya pernah kongsikan pada Casey. Masa kisah yang kedua, ketiga tu, anak saudara saya cakap dia rasa seram sejuk semacam tiba-tiba. Tapi saya pun diam je lah. Saya pun tak cakap apa lah kan. Lepas tu kami teruskan lagi dengar. Lepas tu dalam seminit dua, tiba-tiba anjing menyalak. Tiba-tiba, saya pun tanya dia, anjing memang selalu menyalak ke tim macam ni? Dia jawab, anjing jarang menyalak. Kalau nyalak pun tak kat seekor. Ini sampai semua tempat menyalak. Sini menyalak, situ menyalak, sana menyalak. Tak pernah menyalak sampai banyak macam ni. Lepas tu kami pun teruskan juga dengar lagi YouTube yang MJ12, kisah yang saya kongsikan pada dia. Lepas tu tak lama kemudian, saya dan dia sendiri nampak, dengan tak ada angin, tak ada apa-apa, tak ada daun yang bergoyang, tiba-tiba dekat rak tu ada banyak rak kasut. Salah satu pada rak tu, tangkai tu bergerak dengan sendirinya. Dia macam kena tiup angin. Yang kami mengherankan, satu tu je yang gerak, yang lain semua tak gerak. Lepas tu anak saudara saya pun cakap, dah jujur kita masuk. Lain macam lah, dah satu-satu benda pelik. Kami pun masuk. Jadi itulah kisah saya. Terima kasih Casey. Minta maaf kalau kisah ni terlalu panjang dan tak apa-apa nak seram. Jadi itulah kisah saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, terima kasih kepada berada kita. Tak kisah. Yang penting jelas, dan saya suka dengan lakonan anda tu. Bagus. Ni lakonan real. Lakonan yang real. Ini kalau Hang ni adalah teman kita dari Kedah lah. Hang Habak. Hang dari mana? Mungkin dari Kedah. Kalau di Kedah tu di mana agaknya? Adakah di Sungai Petani Kedah? Tanjung Malim dikatakan kongsi awal tadi kisah berlaku. Baik, kita akan berehat seketika. Saya akan sambung selepas saya kembali dengan selepas pesanan berikut ini. Saya kembali untuk berkongsi kisah tentang jual sate lalat.
dikubur. Apakah tujuan jual sate lalat ni? Orang jual lah sate ayam dekat pusat makanan. Ini jual sate lalat. Jadi kita kembali bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12, 100% hanya sekadar hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Saudara, saya akan berkongsi kisah berikut ini dan ingatlah apa jua pun rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Jadi kisah selanjutnya ini saya nak terus membawa pendengaran anda ke tanah perkuburan pada waktu malam. Yang dikongsi sama datang daripada Fadli. Saya dulu pernah menjual sate lalat. Bila saya katakan jual ni, bukanlah saya jual pada orang. Tapi ini adalah satu upacara yang mana seseorang itu inginkan kekayaan hidup dalam sekelip mata. Perkara ini banyak dilakukan satu ketika dahulu. Kita akan tangkap lalat, kemudian lalat tu kita akan cucuk pada lidi. Dan adalah beberapa perkara yang dijelaskan, saya tak boleh beritahu anda sebab saya tak nak anda melakukannya. Walaupun ni cerita, tetap ada orang akan percaya dan buat benda-benda ni. Jadi saya hanya setakat berkongsi sate yang dah siap tu lah. Dan ada benda-benda yang lain sebelum ni dibuat pada sate lalat ni. Sate lalat akan dibawa di kawasan tanah perkuburan. Saya akan duduk di bawah pokok. Dia mesti ada kawasan tempat yang ada pokok di tanah perkuburan. Duduk dan kita akan pacakkan sate lalat di hadapan. Tak kisahlah berapa cucuk lidi sate lalat yang ada, kita pacakkan dekat depan dan kemudian kita akan seru. Nanti akan ada tanda-tanda sesuatu akan datang menghampiri kita. Masalahnya ni kita tak boleh tengok. Kita tidak boleh mendongak, memandang ke arah benda tu, merenung, melihat tidak boleh. Kita harus sentiasa pandang ke bawah. Bila kita tengok bawah ni, depan tu sate yang dah dipacak, kita boleh rasakan bila kita menyeru, Casey. Malam tu saya duduk, saya pun serulah dengan bacaan-bacaan menterah tertentu. Ya, saya baca, saya seru lagi, saya baca. Kemudian ada tanda-tanda benda datang menghampiri. Dia bukan dapat lihat secara fizikal, ada hantu datang, macam zombie, bukan kata Fadli di sini. Tapi kita dapat rasakan dan ada benda sebab ada tanda-tanda yang kita dah pelajari. Apa yang berlaku, saya akan cakap, sate ini sajian untuk kau. Tapi aku nak jual dengan wang yang kau berikan pada aku. Aku memang memerlukan wang. Sebagai ganjaran, ambillah sate ini untuk sebagai hidangan. Kita akan cakap dengan makhluk ni lah yang datang. Dan kita akan cakap lagi. Sila ambil. Kalau kau setuju untuk bantu aku setuju untuk sajikan makanan untuk kau. Dan Casey, kalau ia mujarab, anda akan lihat sate tu, lidi sate itu tiba-tiba daripada dipacak akan terus terjatuh. Dipacak, dia akan jatuh. Jadi bila jatuh tu adalah tanda dia setuju. Dan kita akan dapat wang yang akan diberikan pada kita dalam masa terdekat. Jadi bila saya buat benda tu, pada mulanya tak ada apa-apa
tak ada apa-apa respon Casey. Buat lagi, datang lagi, buat lagi. Bukan senang Casey dia bukan letak sate terus meniaga terus laku benda tu datang, tidak. Ya, ada kalanya buat beberapa kali pun tak kena. Ada kalanya buat sekali boleh kena. Jadi saya buat Casey beberapa kali tak kena. Sampaikan saya datang lagi dan akhirnya saya dapat Casey. Dapat petanda dan sati saya telah pun dipilih. Jadi bayangkan mendengar Ria 897 FM. Katanya di sini, bila sati saya dah dipilih, saya kemudian mendapat kekayaan dalam sekelip mata. Saya tak bohong, ini adalah perkara yang benar. Bagaimana saya dapat duit dalam sekelip mata? Bila saya ni bermain dengan makhluk halus, saya juga ada tabiat. Tabiat saya pada waktu itu adalah bermain dengan nombor tikam, dia panggil. Nombor tikam, nombor ekor lah. Saya suka bermain nombor tikam, nombor ekor. Jadi, bila saya bermain nombor tikam, nombor ekor ni, saya dah dapat keputusan ni, saya pergi tikam nombor, saya kena Casey. Lumayan juga kemenangan saya bila bermain nombor ekor, nombor tikam. Saya bukan pergi sana untuk minta nombor, tidak. Saya minta dia kalau setuju ambil sati ini sebagai habuan dan aku nak engkau berikan aku duit. Kerana aku memerlukan duit. Setiap kali datang itulah kita lafazkan. Buat lagi kita lafazkan, buat lagi lafazkan. Sampaikan satu kali tu kena, sati saya depan mata saya Casey. Saya tunduk tunduk baca lagi. Tiba-tiba saya rasa meremang sangat pada malam tu. Dan saya dapat rasakan macam ada sesuatu menghampiri saya. Dan saya tak boleh dongak sebab tangan, bulu tengkuk semua meremang katanya. Kemudian saya lihat lidi sati saya yang saya pacak ni, satu jatuh, dua jatuh. Semua jatuh Casey. Bila benda tu dah jatuh, kita berurusan. Aku nak sajikan kau makanan, kau kasihlah aku kekayaan. Dan dah habis semua proses tu, kita bangun, tak boleh mendongak, bangun masih tunduk ke lantai dan pusing bila kita jalan tu. Kita langkah ke belakang, tak perlulah saya ceritakan apa kena buat dan sebagainya lah, ada ceritakan, disampaikan di sini. Jadi keesokan harinya saya pergi beli nombor ekor lah. Saya menang besar Casey. Tiba-tiba banyak duit saya. Tapi masalahnya ni, bermain dengan nombor ekor, bermain dengan sate, memanggil makhluk ni bukan satu jalan yang mudah. Setelah saya melakukan hal itu, saya kena datang balik, saya kena kasih sajian lagi. Ya, dia perlukan sajian lagi, saya menang lagi nombor, saya sajikan lagi, menang lagi nombor, dan setiap kali tu dia nak benda yang lebih besar, lebih banyak. Tak pernah cukup Casey. Sama macam manusia. Kita dah banyak duit, kita nak banyak lagi duit. Jadi mula-mula lalat. Kemudian dia nak disajikan. Tahap seterusnya adalah daging gagak. Daging burung gagak. Dijual sebagai sate. Dan adalah benda-benda yang lain. Perkara ini saya buat sehinggakan saya mengorbankan kehidupan saya sebenarnya. Saya sampai sekarang tidak ada pasangan hidup. Single Casey. Tak boleh berumah tangga. Setiap wanita yang jumpa saya berkawan dengan wanita ini, jodoh saya tidak berkesampaian, katanya di sini. Jodoh pendek. Saya tengok kawan-kawan dah ada keluarga, ada anak. Saya tak boleh. Sebab tidak pernah jadi. Nak kaya, saya kaya pada waktu tu. Sekarang, saya miskin. Miskin keluarga. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
997 FM. Kita akan jawab panggilan di hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Hello? Ria, siapa bercakap? Senyap je. Tadi bukan main kencang telefon berkelip telefon saya. 669-11897. Dan ada yang tanya, Casey, mana nak dapat t-shirt T-shirt yang saya pakai ni. Nantilah saya akan cuba buat t-shirt tapi sekarang ni pakai sebenarnya saya buat untuk diri saya sendiri aja, for fun sebab kalau ada acara-acara di luar kan, kita kan ada Ria ni kan, ada kalanya ada school visit, acara squad serbu sekolah. Jadi inilah t-shirt yang saya gunakan untuk hadiri acara-acara squad serbu sekolah. Baik, kita akan teruskan dengan voice note. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Ada kata Casey, tadi ada dengar suara. Itulah, saya rasa ni gangguan teknikal je lah. Harap-harap macam tu lah. 669-11897. Yang ini daripada kiriman Nursia. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kak Nursia di sini. Kakak minat dengan Misteri Jam 12. Best bila mendengar. Tapi tempoh hari kakak dikejarkan ke hospital sebab ada sakit appendix. Terpaksalah masuk ward KC. 3 hari duduk hospital tau. Lemak. Tapi Alhamdulillah sekarang dah keluar. Dah lebih baik lah. Sebelum ni sakit sangat perut. Pergi hospital, duduk dekat hospital pun dengan MJ12. Tapi apa yang kakak nak ceritakan ni berlaku dekat hospital ... di Singapura. Benar ataupun tidak, ini semua hanya sekadar hiburan. 669-11897. Tapi sekarang kita kongsi kisah akak kita dalam Misteri Jam 12. Bila kakak duduk dalam ward ni, kakak duduk dalam ward kelas B, B1 lah. Yang mana ini adalah ward kelas B1 ni, hanya ada 4 katil dekat dalam ward ni. Dan 4 katil ni, yang 3 katil, 2 depan kakak, 1 sebelah kakak ni, semua warga emas, warga senja lah. Dan kakak ni dalam ward tu yang muda lah. Jadi kakak dengar MJ12 pada mulanya, mendengar Misteri Jam 12 menggunakan radio kecil yang kakak bawa lah. Radio kecil tu kakak letak tepi bantal dekat telinga kakak bila kisi ke udara. Dan bila dengar MJ12 ni, tiba-tiba sebelah katil kakak ni seorang makcik lah. Dia kata, radio tu pelankan sikit boleh tak? Dia cakap dengan kakak lah. Tapi dia tak dengar. Kakak dengar cerita apa dia. Mungkin dia tak tahu. Cuma mungkin mengganggu lah. Kakak kata minta maaf. Kakak pun gunakanlah earpiece. Kakak cucuk dengar MJ12. Makcik sebelah ni, Casey. Makcik sebelah ni, dia tak boleh bangun, Casey. Dia kalau nak bangun, nak pergi mana-mana pun kena minta bantuan jururawat lah. Kena ada orang bantu. Nak bangun dari katil, nak duduk pun kena bantuan jururawat. Jadi kakak ni tidur sambil sumbat earphone dekat telinga, radio dekat tepi. Bila kakak tengah dengar ni, sampaikan kakak tertidur. Tertidur. Dan kakak tak tahulah, mungkin tengah tidur ni kakak tertarik earphone tu tercabut daripada radio tu. Dan Misteri Jam 12 kedengaran melalui speaker. Apa yang berlaku selepas tu, tiba-tiba kakak dikejutkan. Dikejutkan, kata, Hey. Kakak dalam mata mengantuk ni, buka mata. Radio tu pelankan. Bising. Cakap. Kakak pun ambil radio, kakak pun off, matikan radio. Dan bila kakak dalam keadaan mengantuk ni, kakak tengok makcik ni jalan-jalan, dia balik katil. Makcik ni dari katil sebelah. Kakak buka mata tengok, makcik ni tengah baring, Casey. Tengah baring dekat atas katil. Kakak tengok, takkan makcik ni bangun.
Sedangkan bila dia nak bangun, dekat katil, nak duduk, nak pergi tandas, semua harus dibantu oleh jururawat. Kakak gosok mata lagi ni. Kakak tengok katil depan, tengok katil kiri, tak mungkin. Sebab yang tadi datang, jalan tu bila kakak dengan tengah separuh mengantuk ni, kakak nampak dia naik atas katilnya balik, iaitu makcik yang baring dekat katil sebelah. Kakak tengok, siapa Sampai ke hari ini, kakak sebenarnya tak tahu tau siapa yang kejut kakak suruh tutup radio yang kuat. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ada yang berkongsi gambar. Terima kasih pada pengirim kita. Katanya, saya peminat MJ12 merangkap geng burung hantu dan saya RJ nak share gambar yang diambil di sebuah ward hospital di Malaysia. Ini bukan gambar saya, ini diambil dari grup WhatsApp penampakan nenek yang menjelma di ward hospital, sedangkan pada ketika itu ward ini tiada pesakit orang tua dan semua pelawat pada waktu malam tidak dibenarkan berada di ward kerana sudah habis waktu melawat. Cuba kisi zoom pada wanita tua ni, ya. Dalam gambar ni, wanita ni dalam keadaan macam bongkok, rambutnya putih dekat ward hospital. Saya nak kongsi gambar ni dan saya rasa saya pun tak tahu cerita yang benar sebalik gambar ni. Kemungkinan makcik ni kemungkinan adalah pesakit lah. Kemungkinan sebab dia memakai seperti gaun hospital. Tapi penting sekali nampak wajah. Takut ni adalah mak orang ke, nenek orang seseorang. Dia nampak gambar nenek dia, diceritakan dikaitkan dengan hantu. Kecil hati orang. Jadi apapun, terima kasih sudah berkongsi. Setakat di sini saya dapat lihat gambarnya. Tapi memang seram keadaan wanita ni. Mungkin mengenakan baju hospital dengan keadaan bongkok dan rambutnya putih, sedang memandang ke arah tuan yang sedang petik gambarnya. Terima kasih RJ kerana sudi berkongsi. Mungkin kalau saya nak kongsi gambar ni pun saya akan blurkan wajahnya lah, ya. Blurkan sedikit, jadi sedikit dapat gambaran. Terima kasih. Baik, kita ke ujung talian ataupun saya akan jawab kiriman yang ini, voice note daripada pengirim kita. Apakah kisah yang ingin dikongsi sama dalam Misteri Jam 12? Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Okey, saudara, terima kasih pada anda yang sedang mendengar MJ12 di gelombang Ria 897 FM, yang sedang mendengar melalui aplikasi Mi Radio, yang sedang mendengar podcast Misteri Jam 12 di Mi Radio Podcast, di Spotify, di Spreaker, yang sedang mendengar dan menonton Misteri Jam 12 di YouTube channel KC Champion, dan di mana saja anda sedang mendengar. Terima kasih diucapkan kerana memilih Ria sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Dan tempoh hari saya ada acara Misteri Jam 12 di Esplanade. Terima kasih pada anda yang datang. Dan saya juga ada beberapa permintaan. Kesi pergilah, buatlah dekat Johor. Bolehlah kalau satu hari lah. Nak buat penampilan ni semua bukan senang. Nak kena ada permit. Nanti saya tak ada permit, yang datang Zaidi cari saya nanti. Kesi, mana permit? Permit mana permit? Okey. Ada yang suruh saya Kesi buatlah dekat Johor. Johor tu okey, masih boleh jugalah. Tengoklah kalau ada rezeki satu hari nanti. Kalau ada rezeki bolehlah. Tapi kalau saya turun kat Johor pun, berapalah ramai orang akan datang. Saya harus terima hakikatnya. Jadi nak buat acara pun, kalau yang datang tu harus yelah ramai kan. Tapi kalau ramai tu duduk bercerita tu lebih seronok kan. Jadi terima kasihlah. Kalau mungkin kalau dibuat di Johor, di mana paling best, ya? Di mana?
pusat beli belah lah pastinya. Beritahu kalau ada, boleh saya nanti tanya-tanya lah. Mungkin Casey buat apa ni? Buatlah dekat Angsana. Wow. Angsana Dia kata sini, Casey, apa kata kalau Casey buat perjumpaan geng momok sambil membaca cerita seram di Paradigm Mall. Itu kan dulu dikenali sebagai sebuah mall yang terbengkalai, Casey. Casey dah lupa ke? Casey pernah share tentang mall ni. Jadi bayangkan kalau Casey cerita seram dekat Paradigm Mall, tiba-tiba lampu mati, semua orang histeria. Boy. Paradigm Mall mall tu sekarang dah dibaik pulih dan cantik lah mall tu sekarang. Jadi tempat tarikan ramai sebenarnya yang datang. Okeylah, kita akan berkongsi kisah. Ada yang kata Casey datanglah ke Ipoh Aspawi Ipoh wow, jauh Saya silap kalau saya pergi Ipoh yang datang buat seorang je Aspawi. Ada kat sini daripada Casey, betul Casey, saya sokong Paradigm Mall. Situ memang waktu malam ramai orang Casey. Ada suruh buat di Villa Nabila Kuhenren KJ8. Okey. Kita sambung kisah dalam Misteri Jam 12. Kita akan bersembang sebentar nanti bersama kisah selanjutnya. Assalamualaikum Casey, nama saya Muhammad Samizam. Cerita saya pasal kat East Coast. Masa tu kita pergi East Coast, kita lepak sampai pukul 2 pagi saya balik. Lepas tu saya nampak baju kain putih tak atas pokok. Okey, minta maaf Nizam, sound anda kirimkan ni agak tak dengar sangat ya. Jadi susah kita nak dengar. Jadi kalau boleh Nizam nak kirimkan lagi Ashraf Nizam untuk berkongsi kisah biar jelas sedikit lah. Saya mohon maaf. Kalau tidak nanti susah orang nak dengar apa cerita ni. Saya pasti Nizam kalau ada cerita boleh kirimkan. Dan ingat anda yang berkongsi kisah tu, suara tu harus jelas supaya ramai dapat mendengar kisah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada kisah. Ini pun sama, pelan Masa bulan Ramadan. Dah, apa cerita pula ni? Bulan Ramadan. Okey. Saya jawab panggilan lah ya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini saya Din dari Tanjung Pelepas. Din. Oh, Tanjung Pelepas. Jauh tu ada kisah tentang apa, Din? Silakan. Tak jauh, dekat dengan Tuas saja. Dekat dengan Tuas. Silakan kisahnya. Okey, ini ada. Saya nak bagi pencerahan sikit dulu. Minggu lepas kan Casey ada cerita pasal orang jumpa duit lama yang berbalut tu. Sebenarnya kalau ada orang yang simpan makhluk halus ni, kalau dia nak lepaskan, dia akan balut dalam kertas, dia akan suruh duduk dalam tu, tunggu sampai dia datang balik. Oh, gitu. Oh. Jadi maksudnya sampai dia datang balik tu apa maksudnya datang balik tu? Dia akan suruh dia tunggu. Oh. Tuan dia akan cakap, aku tunggu di sini, aku datang. Oh. Itu salah satu cara dia nak lepaskan makhluk tu. Saya pernah alami ni semasa saya dikerja di airport dulu. Jadi minta maaf bang. Jadi minta dia kononnya dia nak buang tapi dia tipu lah, kata okey kau duduk sini nanti aku datang balik. Macam tu. Dia biasa kalau kita ada betul, kalau kita ada bela, kita kalau nak lepaskan kita kena bagi kat orang. So lagi satu cara macam ni lah. Dia akan simpan dalam satu benda. Kadang-kadang dia orang letak dalam cermin, dalam botol dalam botol. Itulah cara dia lepaskan. Kalau orang salah ambil, kena. Dan pengalaman anda silakan tentang apa ni? Lagi satu, saya selalu jumpa masa saya kerja di airport dulu. Bila datang musim haji, kita akan jumpa kacang hijau di balik tembok, di merata tempat di airport. Ini bila ada orang-orang yang nak pergi haji, bila dia ada bela makhluk-makhluk halus, dia akan ikut. Jadi dia sebab dia tak boleh bawa pergi, dia akan dia akan campak kacang hijau tu, lepas tu dia suruh jaga sampai tumbuh. Dan jin tu dia akan duduk situ sampai tuan dia balik dari haji.
Dan yang cerita sebenarnya saya ni, KC saya kerja di Tanjung Pelepas. Biasanya saya balik kerja dalam pukul 1.30, pukul 2 pagi. So ada satu hari tu tahun lepas, saya on the way balik, saya terserempak dengan satu motor tepi jalan. Motor besar, ada rider dia. Saya atas tengah jalan, dia berhenti tepi jalan. Dan bila saya perlahankan kereta, saya nampak dia dengan ada seorang perempuan pakaian labuh putih diri belakang dia. So saya berhenti kereta, saya reversekan balik. Bila saya sampai balik ke motor tu, tinggal lelaki tu je, perempuannya tak ada. And then saya tanya pada lelaki tu, apa masalah? Dia kata dia sepatutnya pergi ke second link, dia melalui second link nak pergi masuk balik Singapura dari tu ikut Tuas. Dia tersalah masuk jalan sampai ke Tanjung Pelepas. So bila dia nak pusing balik, motor tu mati. Itu yang peliknya, dia kata minyak ada lagi tapi motor mati, minyaknya dah reserve. So apa saya buat, saya tengok, bila saya pun tak cakap dengan dia, saya nampak perempuan lagi seorang kat belakang dia. Saya selalu dengar cerita-cerita kat jalan tu. So saya cuba panggil kawan, kebetulan ada MPV, polis MPV lalu. Bila dia nampak kita tengah-tengah malam kat situ, dia pusing balik, dia datang tanya apa masalah. So rider tu kata motor dia macam habis minyak. So polis tu pun bawa lah orang tu pergi beli motor yang pergi beli minyak dekat stesen minyak yang sebelum checkpoint Tuas tu. Saya pun tunggu di situ. Bila dia dah pergi, saya cuba start motor tu boleh start. Saya dah tahu dah masalah sebenarnya, sebab KC pun saya pernah dengar di Misteri Jam 12 ni, orang-orang yang pernah pergi seafood ke kat Pendas tu selalu terkena kacau di jalan tu. Saya pernah memandu kawasan tu, memang sunyi, gelap. Bukan sunyi saja, memang keras tu KC. Ini kalau kereta rosak kat situ masalah memang KC. Saya dalam 4-5 tahun ni, saya dah 2 kali kena kacau. Tiba-tiba ada satu macam kain putih guling depan kereta saya. Jalan tu memang kalau malam-malam keras. Saya hari-hari lalu kat situ balik kerja. Hati-hatilah pada anda Jangan mungkin ini pun nak on the way nak balik tu. Hati-hati je lah. Semoga selamat Terima kasih okay. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kembali. Itu adalah kisah daripada teman kita. Dan saudara, sebelum saya akhiri Misteri Jam 12, ini ada terima kasih pada brother tadi yang berkongsi. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan terlampau taksub. Itu yang saya ingin ingatkan pada anda semua ya. Cakap tentang jalan di Kampung Pendas. Nampaknya ada komen baru masuk ni. Datangnya daripada Mariani berkongsi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya juga suka pergi ke Kampung Pendas untuk makan seafood dekat kawasan tu. Memang benar kisah yang diceritakan Kampung Pendas, laluan tu memang seram, sunyi dan menyeramkan. Saya pernah pergi dengan suami berdua KC. Suami saya memandu, saya duduk dekat depan. Kami menggunakan MPV lah, 7-seater. Apabila tiba-tiba saya tergerak hati untuk tengok belakang. Kadang-kadang tengah duduk ni kan, and something happen at the back. Kita terdengar sesuatu, bulu rumah meremang. Suami tengah memandu, tengah berbual dengan saya ni. Saya toleh belakang, astaghfirullahalazim. Saya nampak ada perempuan wajah hitam sangat, kulit terkopik-kopik, tengah duduk dekat tempat duduk belakang. Bila saya toleh, saya ternampak, saya astaghfirullahalazim. Suami saya sampai tengok saya, kenapa ni? Dan dalam masa yang sama, suami saya toleh belakang, tengah memandu Dalam tempat tu gelap. Memandu sebab saya terperanjat kan. Suami pun toleh. Suami toleh, nyaris-nyaris suami hilang kawalan kenderaan. Kenderaan tu terbabas masuk, nyaris-nyaris masuk ke semak samun. Bila saya tengok kenderaan suami dah menyeleweng ke sebelah kiri, saya dengan segera tolak steering wheel. Saya pekik, abang! Suami saya terus pegang balik steering wheel, tengok depan. KC, mungkin matlamat makhluk tu untuk terjadinya kemalangan jalan raya.
Kawasan tu jangan dibuat main, memang menyeramkan. Malah ada lagi beberapa orang kawan, bila saya ajak makan seafood pada waktu malam dekat Kampung Pendas, Pendas aku tak nak. Sebab bila saya tanya, mereka juga pernah terkena gangguan di Pendas. Apabila sedang memandu pada waktu malam, mereka ternampak dekat tepi jalan ada orang sedang menyangkung. Memang amat menyeramkan laluan tu. Terima kasih. Itu dia daripada Mariani berkongsi pengalaman. Ya, kenderaan hampir-hampir terjebak, terlibat dalam kemalangan. Okeylah, Misteri Jam 12 dah sampai di penghujungnya. Saya pun dah bercerita non-stop. Ini bonus sebab saya ada banyak kisah yang backdated ni. Saya tengok mak banyak. Saya akan cubalah bila saya bertenaga, ada kemampuan untuk saya bercerita banyak macam ni, saya buatlah. Saya akan cuba buat. Kalau tidak, macam biasalah, cerita kemudian berehat sekejap, main lagu, sambung cerita balik. Jadi Alhamdulillah semalam dengan hari ni ada sedikit tenaga, selepas saya bersenam di gym. Percayalah korang, aku pergi gym. Kalau saya pergi gym, Pontianak akan jadi manusia. Saya pergi gym. Saya kalau pergi gym, badan saya dah jadi macam Syahrul Rizwan, Abang Sado. Saya kalau jadi Abang Sado, saya dah tak buat MJ12. Saya akan jadi pelakon. Terima kasih kepada yang sedang mendengar di Spotify. Terima kasih kerana menjadikan rancangan ini sebagai hiburan anda semua. Dan terima kasih kepada yang sedang menonton di YouTube. Jangan lupa subscribe. Kalau suka dengan kisah seram, boleh follow saya di YouTube. Saya akan upload cerita-cerita seram, bukan saja cerita, malah video-video yang saya keluar, jalan-jalan sambil bercerita. Saya bawa anda ke tempat-tempat yang diceritakan. Ada kalanya saya akan pergilah, ada kalanya setakat memandu di kawasan yang ketika memandu tu boleh tengok pemandangan di Singapura ni sendirilah. Jadi terima kasih dan Casey undurkan diri. Jangan lupa untuk anda follow kami di Ria, Facebook Ria 897 FM. Di Facebook Ria pun ada kalanya saya akan upload video-video. Dan jangan lupa juga untuk follow Ria di Instagram, jangan lupa Ria ada Instagram, follow Ria Instagram, di Facebook. Dan kalau ada kisah boleh email pada saya ke ria@mediacorp.com.sg ataupun kirimkan email ke misterijam12@gmail.com. Casey undurkan diri. Bye-bye.